demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melihat kita dengan pandangan rahmat. Itu yang dinamakan rahmat tu. Pandangan rahmat itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah pun membukakan ruang dan pintu rahmat yang begitu besar. Begitu banyak pintu rahmat telah dibukakan. Bukan sahaja pada tanggal bermulanya Ramadan, tetapi sejak beradanya kita di dalam bulan Rajab dan juga bulan Syaban. Apa buktinya? Apabila kita memasuki bulan Rajab, yang lah ni tak jadi dah amalan orang-orang lah ni. Dulu kalau orang dulu masuk saja bulan Rajab, dia mula puasa satu Rajab tu, terus puasa sampai puasa Ramadan. Nah, kita hari ni banyak sangat dah. Banyak suka duk baca buku, duk cari jalan supaya tak gaduh puasa. Tak gaduh kita buat banyak amalan. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Sejak bermulanya bulan Rajab, baginda Nabi SAW mengajarkan kita doa yang kita duk baca selalu tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan kepada kami, beri berkat kepada kami ya Allah. Keberkatan umur, keberkatan rezeki, keberkatan keluarga, keberkatan anak-anak, keberkatan sahabat-sahabat, keberkatan muslimin muslimat, keberkatan dalam pekerjaan kami dan seluruhnya. Kita minta kepada Allah. Ya Allah, bagi berkat kepada kami. Allah pun berikan keberkatan kepada kita. Masuk pula bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Syaban. Itu berkatilah umur kami, usia kami, pekerjaan kami, ibadah kami, perangai kelakuan kami, ahli keluarga kami, masyarakat kami, sahabat kami, kerajaan kami, negara kami. Kita minta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berikan keberkatan. Dan kemudiannya apabila hampir nak bertemu dengan Ramadan, Nabi SAW tak sebut dah Allahumma barik lana fi Ramadan, tapi baginda Nabi SAW menyebutkan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Awal baca minta berkat, patutnya tiga-tiga lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ataupun Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Ramadan. Tapi tiba sampai nak masuk ke dalam bulan Ramadan, Nabi SAW mengubahkan perkataannya dengan Nabi kata wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ya Allah. Makna apa sampaikan kami ni? Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehingga kami boleh bertemu dengan Ramadan. Tuan-tuan, kita bukan takat Tuhan panjang umur kita, boleh melapasi puasa yang pertama di dalam bulan Ramadan. Selesailah, puasa pertama habislah. Yang tadi ni Allah SWT melihat kita dengan pandangan rahmat. Allah SWT melihat kita dengan kasih sayang, iaitu pada tanggal 15 Syaban. 15 Syaban yang kita buat sambutan, kita baca surah Yasin tu. Kita berdoa lah, baca 3 kali, kita berdoa di setiap kita pengulangan bacaan tu, kita doa pada setiap-tiapnya. Minta supaya panjang umur, murah rezeki, minta supaya kita ni Allah SWT berikan keberkatan, minta Allah SWT berikan supaya kita ni dijagakan iman kita kepada Allah SWT. Jadi macam-macam kita minta, no? Minta keluasan rezeki dan sebagainya. Kemudiannya Nabi SAW pada malam itu, pada malam nisfu Syaban itu, apabila baginda keluar daripada masjid nak menuju ke rumah baginda, di dalam perjalanan itu dia ditegur oleh malaikat. Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad, Muhammad, angkat kepala kamu, doakan kepala kamu ke langit. Nabi SAW pada ketika itu terus mendorong ke langit. Dan apabila baginda Nabi SAW melihat ke langit, Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi bahawa dibukakan 300 pintu rahmat daripada Allah SWT. Itu bulan Syaban baru. Mai bulan Ramadan ni Allah SWT kata apa? Nabi kata apa? Awaluhu rahmah. Maksudnya bukan takat 300 pintu. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala kata, Nabi SAW sebut,
wa futihatil abwabul jannah. Itu dia. Pada ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, maka dibukakan pintu syurga, ke semua pintu syurga dibuka. Maksudnya siapa sahaja yang buat kebaikan dalam bermacam-macam kumpulan ataupun bermacam-macam bidang, yang rajin sedekah, yang rajin baca Quran, yang rajin sembahyang, yang rajin i'tikaf, yang rajin berzikir kepada Allah, yang rajin bersolawat, maksudnya ada pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa taala buka, semua jenis pintu. Nah, semua jenis pintu kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan manusia ni boleh masuk daripada mana-mana pintu yang Allah Subhanahu wa taala buat. Itu pintu syurga semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya wa ghulqatil abwabun nar, dan ditutupkan pintu neraka. Pintu neraka tutup rapat pada saat ini. Pada saat ini maksudnya orang buat jahat dan ini tidak terancam dengan pintu neraka yang dibuka, sebab Allah SWT tutup pintu rapat. Supaya apa? Supaya kita pun faham bahawa kita jangan buat satu dosa. Jangan buat dosa yang menyebabkan yang pintu neraka yang telah pun ditutup, maksudnya tidak dibukakan ruang untuk kita ni, orang hak buat maksiat ni, supaya apa? Allah SWT ampunkan segala dosa itu, tanda dia. Kemudiannya kata Nabi SAW, wa sufidatis syayatin. Allah Subhanahu wa taala mengikat syaitan-syaitan. Nak ikat syaitan habis semua ni. Syaitan semua pada saat ini tak boleh ganggu kita di masjid. Selalunya kita ambil wuduk nah, fa'adbarus syaitan. Kita ambil wuduk nah, kan, kesumma fa'adbarus syaitan. Kemudian syaitan mai. Bila kita angkat tangan, kita baca doa, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Pada ketika itu syaitan lari terberak-berak, terkencit-kencit, terkencing syaitan. Kemudian kita kembali lagi duduk dia masuk dalam masjid. Pada ketika kita nak solat, dia main pula. Lepas ni takbiran iqamah, kemudian kita berdiri nak sembahyang. Pada ketika itu sekali lagi syaitan main. Fa'adbarus syaitan. Syaitan main di tepi kita ni, main dia hasut macam-macam, dia kata dekat kita macam-macam, dia bisik di telinga kita macam-macam, dia bagi sentuhan dan macam-macam dia buat kepada kita. Kita pun lalai dengan solat kita. Kemudian bila kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syaitan sekali lagi lari. Nah, maksudnya dia akan main macam tu. Kemudian kita sembahyang, apabila kita selesai solat apa semua ni, nah dia main pula. Kemudiannya summa fa'adbarus syaitan. Main lagi syaitan, kacau lagi kita. Kemudian kita berdoa lagi kepada Allah, kita berzikir, syaitan lari lagi. Maksudnya dalam bulan biasa kita boleh tuduh syaitan. Sebab syaitan bukan main kat kita sekali, 24 jam dia mengiringi kita, mengganggu kita. Nah, kita boleh tuduh syaitan. Ni syaitan punya pasal ni, Allah, dia berat mata lah. Tambah kalau kuliah subuh ni dengan dia bagi panjang-panjang sangat lah ustaz. Kan? Mata tak boleh pi dah ni. Dah tadi qiyam mulai, puak tak main qiyam mulai, tadi cekang elok tak apalah. Kan? Boleh sembang pandai. Hampa kuliah subuh teratur pun nak lena. Sembang pandai, dia duduk di rumah lena tadi. Yang kawan ni duduk qiyam mulai lepas semua ni, teruk dah. Lepas tu jangan dah sembang pandai lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Ni kita duduk kuliah apa banyak-banyak lama-lama sangat ni. Nampak lah. Dia main kacau. Tapi di dalam bulan Ramadan, kalau ada orang yang di masjid ni dibuka luas. Masjid dibuka luas sebab apa? Dalam bulan Ramadan inilah antara waktu yang terbaik untuk orang yang tak pernah main masjid, nak main mula sembahyang jemaah. Orang yang tak pernah main duduk i'tikaf dalam masjid, inilah masa yang terbaik untuk dia main belajar i'tikaf dalam masjid. Orang yang tak pernah duduk dalam majlis ilmu, sebelum ni dia duduk dalam majlis-majlis lain, dia pilih untuk duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika ini adalah antara saat yang terbaik untuk dia belajar main. Sebab orang tak kata apa. Siapa pun tak kata apa, sebab hak main lagu dia tu, hak tak nak main masjid tu berlambak. Banyak pada hak dia main. Kan tuan-tuan tengok tarawih malam mula. Hak main tu dia banyak daripada hak dia biasa main. Hak mai tu yang mai penuh sampai keluar balik balas kasut tu imam untuk bilai tu, geng hak sebelum ni lepas tak mai. Dia mai ni penuh masjid, kalau tengok balik hak yang duk mai selalunya dalam 2 baris lah. Tata mai sampai 10 baris, 20 baris.
Maksudnya ada 18 baris tu, dia tak nak mai sebelum ni. Jadi nak masalah apa? Nak malu kat siapa? Sama-sama dia tu sama malu. Tak ada masalah apa. Sebab tu kena belajar mai ni dalam bulan Ramadan. Jangan duk puasa kata bila mai ni orang duk parti pakai mai. Yang hak jadi bulan besar. Bila mai bulan besar dia mula nak belajar. Nak belajar mai apa semua, dia tak jadi kebiasaan pada dia. Jadi orang batuk beralih kat dia sikit pun dia kata orang kata kat dia lah. Sebab dia tak biasa mai. Kan dia tak biasa mai, beralih je batuk sikit saja. Kan orang batuk tepi tengok dia sikit kan. Dia merasa pelik lah. Apa jawatan kuasa masjid ni? Dia kata ambus rupa lepas saja ahli syurga. Dia buat macam-macam cerita. Kan dia duk balok lihat dah. Pasal apa? Syaitan pun mula mai dah bulan besar. Syaitan mula ada lah. Tapi kalau dalam bulan ni dia duk bersalah syaitan, Nabi kata la ta'izus syaitan. Jangan duk bersalah syaitan sebab hang syaitan dalam bulan ni. Jadi syaitan tak ada, dia tak boleh juga mai ke rumah Allah, tak boleh mai solat secara berjemaah, tak boleh mai baca Al-Quran di masjid, tak boleh nak mai i'tikaf, tak boleh nak buat apa amalan di masjid ni. Itu tanda bahawa dia ni dah biasa dah. Kalau syaitan tak kacau dia pun, dia lebih kurang syaitan lah. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itulah apabila Allah SWT panjangkan umur kita, boleh kita berada pada tanggal 10 hari di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah melihat kita dengan pandangan rahmat. Itu yang pertama, 10 hari yang pertama. 10 hari yang kedua pula, kata Nabi SAW, wa awsatuhu maghfirah. Itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan. Maksudnya bermula sahaja pada tanggal 11 Ramadan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bermula pada tanggal 11 Ramadan, Allah SWT mula duk cuci dosa kita. Kita duk buat amalan 10 hari tu, duk buat elok lah. Duk buat dengan kita ni puasa ni apa dia? Puasa ni apa dia? Kita ni al-imsaku 'anil muftirat. Kita tahan diri kita daripada makan, nafsu kita jadi lemah, diri kita jadi lemah. Kita nak buat maksiat pun kurang lah. Ada orang yang tinggal terus dah maksiat. Tak ada dah maksiat-maksiat ni. Kan makin lemah kemudiannya mula nak buat ibadat dan mula mohon keampunan daripada Allah. Allah telah mula untuk menghapuskan dosa ataupun membersih seseorang daripada dosa apabila bermulanya saat itu minggu yang kedua ataupun fasa yang kedua di dalam bulan Ramadan yang disebut sebagai wa awsatuhu maghfirah. Allah mula doa ampun dosa kita, doa hapus dosa kita sikit hari demi hari. Bayangkan begitu Allah Subhanahu wa taala berikan ruang kepada kita. Kita buat dosa 11 bulan. Apa dosa kita tak buat? Macam-macam maksiat, macam-macam perkara yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala buka pintu rahmat dan kemudian Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang dan Allah mula hapus dosa kita. Mula hapus ni satu hari bulan sehari, 11 hari bulan, 12 hari bulan, 12 hari Ramadan, 13 Ramadan, hapus sampai kepada 20 Ramadan. Kemudian Allah menjanjikan pula perkara yang ketiga, iaitu itqum minan nar wa akhiruhu itqum minan nar. Tapi semuanya kita kena sempurnakan. 10 hari awal kita sempurnakan dah, tak pernah tinggal tarawih, tak pernah tinggal solat witir secara berjemaah. 10 hari yang kedua kita tak tinggal solat witir, tak tinggal solat tarawih secara berjemaah, tak tinggalkan bacaan Al-Quran, tak tinggalkan sedekah. Dan pada 10 hari yang terakhir bahkan kita kena lebih kuat, kena gandakan lagi. Okey, kalau tengok bulan biasa ni bulan semayang tak? Bulan semayang, bulan baca Al-Quran. 11 bulan hak dulu ni, bulan tu adalah bulan Al-Quran, bulan solat. Cuma dia bukan bulan Lailatul Qadar, tak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak ada. Bulan tu semua, bulan semayang pun dia, bulan ibadah dia, bulan Al-Quran dia, bulan zikir, bulan salawat, bulan sedekah, bulan haji umrah. Boleh pergi haji umrah. Kemudiannya, tapi bila datang sahaja bulan Ramadan, bukannya kita ni baru nak mula belajar buat amalan. Bulan Ramadan ini bulan untuk kita gandakan amalan lah. Hak mana yang duk semayang tu, kena semayang banyak lagi. Sebab tu dalam bulan Ramadan ini Nabi SAW kata dekat para sahabat, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa amalan yang patut kami buat ni ya Rasulullah dalam bulan Ramadan ni? Nabi kata fa'aktharis sujud, perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan,
makin nak habis Ramadan makin banyak sujud kepada Allah. Ni makin nak habis Ramadan makin banyak sujud kepada Allah. Kalau sekiranya kita ni sembahyang duha 2 rakaat, hari ni kena 12. Kena 12. Kalau sekiranya kita duduk sembahyang zuhur ni, sembahyang zuhur saja ya, kena gandakan sembahyang sunat bagi banyak. Mengiringi sembahyang zuhur, mengiringi sembahyang asar, mengiringi sembahyang yang lain, solat fardu yang lain. Dan duduk saja-saja ambil wudu, sembahyang sunat mutlak bagi banyak. Sembahyang minta